Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hajar binti Dasuki, memegang nombor matrik D2013-1064-178 ISMP Pendidikan Seni, ingin membentangkan dasar alat tuju pendidikan, falsafah pendidikan guru, profesion perguruan. Definisi falsafah. Falsafah berasal daripada perkataan Yunani iaitu philion yang membawa maksud mencintai ataupun to love, dan sophia kebijaksanaan. Apabila kedua-duanya digabung, ia membawa maksud mencintai kebijaksanaan, kesempurnaan dan kehikmahan. Falsafah juga merupakan pertimbangan atau penakulan bijaksana yang berasaskan kebenaran untuk menjelaskan sesuatu, memerlukan kepada ketajaman akal, kemantapan ilmu dan keteguhan nilai. Menurut Socrates, falsafah adalah sebagai usaha menyelidik, membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. Plato pula mengatakan falsafah sebagai usaha mengetahui segala yang berhubung kait dengan manusia dan kehidupannya bagi mencapai hakikat kebenaran. Aristotle mengatakan falsafah adalah disiplin di mana ianya menyelidik asas dan sebab segala hal benda. Manakala Al-Farabi mengatakan falsafah ini merupakan ilmu mengenai alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenar. Falsafah juga mempunyai ciri perbincangan yang berkaitan soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan uji kaji dan pengamatan yang tajam. Pendidikan merupakan usaha, pengaruh, pelindung dan juga bantuan yang diberikan kepada anak murid terhadap perdewasaan ataupun perkembangan anak tersebut, atau yang lebih tepat lagi membantu anak tersebut dalam melaksanakan tugas atau mengendalikan perkembangan diri sendiri sehingga berjaya tanpa mendapat sebarang bantuan mana-mana pihak. John Dewey mengatakan pendidikan merupakan proses pengalaman di mana kehidupan adalah perkembangan pendidikan yang membawa maksud membantu perkembangan manusia sehingga membatasi usia. Profesor Haji Mahmud Yunus mengatakan pendidikan adalah usaha yang dipilih secara rawak bagi mempengaruhi dan membantu seseorang meningkatkan ilmu jasmani dan rohani sehingga seseorang itu mampu mengendalikan diri sendiri tanpa bantuan orang lain sehingga mampu memberikan manfaat terhadap diri sendiri dan sekeliling. Pendidikan juga merupakan proses mendidik sehingga seseorang itu dididik memperolehi keilmuan yang akhirnya mampu menerbitkan tingkah laku dan mampu menambah baikkan serta berpotensi untuk menguruskan diri tanpa bantuan mana-mana pihak. Pendidikan berfungsi sebagai memperkembangkan dimensi intrinsik seseorang di mana akhlak, budi pekerti, kepribadian dan keimanan seseorang itu dipertingkatkan. Pendidikan juga berfungsi memberi didikan sepanjang hayat seseorang individu itu. Pendidikan juga adalah suatu usaha melengkapkan pengetahuan, kemahiran bagi membina warga negara yang cemerlang. Pendidikan juga berfungsi untuk membangun dimensi sosial seseorang di mana seseorang itu memberikan sumbangan kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Apa itu guru? Dari segi bahasa Indonesia, guru membawa erti seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pengajar. Dalam bahasa Inggeris pula, membawa maksud teacher yang bererti guru atau pengajar. Educator pula bererti pendidik, ahli mendidik, dan tutor yang bererti guru peribadi atau guru yang mengajar di rumah seperti ibu bapa dan ahli keluarga. Menurut
J.E.C. Garrick dan Tiroda menerangkan bahawa guru berasal daripada bahasa Sanskrit yang membawa maksud berat, besar, penting, terbaik, terhormat dan juga pengajar. Manakala dari konteks pendidikan Islam, guru dapat diistilahkan sebagai murabi, mu'alim dan mu'addib yang membawa maksud orang yang mengetahui atau ahli pendidikan. Menurut Hadari Nawawi, guru adalah orang yang mengajar atau memberi pelajaran di sekolah, bertanggungjawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing. Guru tidak semestinya menyampaikan material pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, malah haruslah bersifat aktif dan berjiwa kreatif dalam mengarah atau mengatur perkembangan murid. Earl V. Pullins dan James D. Young menyatakan, "The teacher teaches in the centuries-old sense of teaching. He helps the developing students to learn things he does not know and to understand what he learns." Profession berasal daripada perkataan Latin iaitu profiteer yang terbahagi kepada pro yang secara umum bermakna ke arah dan fitier yang bermakna mengakui, berjanji, mendedahkan kepada semua dan berikrar. Menurut Oxford English Dictionary, profession adalah suatu pekerjaan yang dibayar dan melibatkan latihan yang berpanjangan serta menerima penganugerahan kelayakan. Gilly dan Eklund 1989 mendefinisikan profession sebagai penguasaan sesuatu bidang ilmu, menjadi ahli sesuatu badan profesional di mana pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dan dikehendaki oleh masyarakat. Secara ringkasnya, profession mementingkan penguasaan ilmu pengetahuan tertentu dan mengaplikasikan kecekapan dan kepentingan umum. Menurut Kamus Dewan, tahun 2005 menyifatkan profession sebagai satu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khusus. Lieberman 1956 mengatakan profession sebagai bidang yang mempunyai ciri-ciri seperti kepentingan intelek, latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan oleh masyarakat, menikmati autonomi, mementingkan mutu perkhidmatan, mempunyai tata susila perkhidmatan atau kod etika serta mempunyai organisasi tersendiri untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan profession. Profession perguruan atau bekerja sebagai guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Profession keguruan adalah yang paling utama di dalam proses penyampaian dan penerapan ilmu pengetahuan kepada individu. Seperti yang kita tahu, peranan guru semakin mencabar dan semakin gentir, maka golongan guru ini haruslah memartabatkan profession perguruan ini sentiasa dipertingkatkan kualitinya dari masa ke semasa sehingga ke tahap yang lebih tinggi dan dihormati. Profession perguruan sama ada ianya tinggi ataupun rendah tahapnya, sama ada berjaya atau gagal dapat dilihat dan dinilai oleh masyarakat dari sudut peribadi seseorang guru tersebut dalam usaha pembinaan negara bangsa itu sendiri. Falsafah pendidikan guru. Falsafah pendidikan guru bermatlamat untuk mendidik guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara sesuatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.
Isi kandungan falsafah pendidikan guru. Pertama, berpekerti mulia. Kedua, berpandangan progresif dan saintifik. Ketiga, bersedia menjunjung aspirasi negara. Keempat, menyanjung warisan kebudayaan negara. Kelima, menjamin perkembangan individu. Keenam, memelihara masyarakat yang bersatu padu. 7. Memelihara masyarakat yang demokratik. 8. Memelihara masyarakat yang progresif. Dan yang terakhir, memelihara masyarakat yang disiplin. Kriteria profesion keguruan terbahagi kepada 3, iaitu pengetahuan, sasiah dan keterampilan. Melalui pengetahuan, guru haruslah mengetahui mengenai pengetahuan kandungan sesuatu bidang, pengetahuan mengenai kandungan pedagogi, pengetahuan mengenai pelajar, pengetahuan mengenai pedagogi secara umum, pengetahuan kandungan pendidikan, pengetahuan kurikulum pendidikan, serta pengetahuan matlamat, tujuan dan nilai-nilai pendidikan. Dari segi keterampilan pula, guru haruslah bersifat interpersonal, intrapersonal, kemahiran berkomunikasi, penguasaan dalam bidang sains dan teknologi serta mempunyai kemahiran profesional dari segi aspek pengurusan masa dan pengurusan kelas. Profesion keguruan melalui aspek sasiah. Myers and Mears 1965 muka surat 338 mengatakan, because public school teachers are government employees and because of their leadership roles with students, they are often expected by the public at large and their school system superiors to conform to certain codes of personal behavior that are not usually imposed upon other adults. Kriteria profesion keguruan sebagai kerjaya profesional. Antara kriteria-kriteria yang telah diterapkan dalam falsafah pendidikan guru adalah perkhidmatan yang unik, latihan khusus, tanggungjawab, kod etika, badan kawalan, autonomi, pengetahuan dan kemahiran. Standard guru Malaysia terbahagi kepada 3 standard, iaitu amalan, nilai profesionalisme keguruan, standard yang kedua pengetahuan dan kefahaman, standard yang ketiga kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Manakala keperluan yang perlu ada dalam standard guru Malaysia adalah keperluan yang pertama, kelayakan masuk program latihan guru. Keperluan kedua, latihan pentaksiran dan penilaian. Keperluan yang ketiga, kolaborasi. Keperluan yang keempat, infrastruktur dan infrastruktur. Keperluan yang kelima, jaminan kualiti seorang guru. Standard dan keperluan merupakan asas penentu kepada terbentuknya misi nasional, falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru, tata susila, profesion keguruan, etika kerja dan Kementerian Pelajaran. Standard Guru Malaysia melahirkan seorang guru yang profesional berteraskan 3 konsep, iaitu konsep kemasyarakatan, ketuhanan dan kenegaraan, di mana melibatkan diri, profesion serta sosial. Dalam diri, guru haruslah memegang nilai guru yang sedia ada dan patut dikembangkan, di mana terdapat 14 nilai dalam dominan ini. Manakala dalam profesional pula, guru haruslah memegang nilai yang diperolehi dan dikembangkan semasa mengikuti latihan keguruan. Dalam profesion ini terdapat 7 nilai dominan. Manakala dari segi sosial, guru patut berperanan sebagai ejen sosialisasi dan penjanaan modal insan dalam masyarakat. Terdapat 5 nilai dalam dominan ini.
Implikasi falsafah pendidikan guru terhadap guru sebagai seorang pendidik, di mana guru menggunakan ilmu dan kemahiran untuk mendidik serta nilai keguruan untuk merangsang perkembangan pelajar. Kedua, menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. Guru juga dapat mengamalkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan hasrat falsafah pendidikan guru khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Akhir sekali, guru juga dapat melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran khasnya pada mata pelajaran KBSR serta pengetahuan ikhtisas keguruan. Aplikasi falsafah pendidikan guru kepada pendidik, di mana pendidik dapat melahirkan seorang pendidik cemerlang dalam aspek akhlak dan akademik, menjadi seorang guru yang serba boleh, menjadi seorang guru yang peka kepada aspirasi bangsa, masyarakat dan negara, dan melahirkan guru yang mempunyai tenaga serta stamina yang tinggi. Manakala implikasi falsafah pendidikan guru terhadap sistem pendidikan guru, di mana falsafah pendidikan guru telah menghuraikan ciri-ciri guru yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi negara dan wawasan 2020. Guru juga disifat sebagai role model dan teladan kepada murid, maka guru semestinya mempunyai sasiah dan sikap yang baik. Guru juga haruslah mempunyai accountability yang tinggi terhadap murid, ibu bapa, masyarakat dan negara bagi memastikan sistem penyampaian ilmu, kemahiran dan nilai yang berkesan. Kesimpulannya, guru haruslah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran dan pengetahuan ikhtisas keguruan. Guru juga perlu mengamalkan pengajaran dan pembelajaran dengan hasrat falsafah pendidikan guru, khasnya mengembangkan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Tambahan pula, guru perlu menyemaikan dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan, serta menggunakan ilmu kemahiran untuk mendidik malah nilai keguruan untuk merangsang perkembangan pelajar. Falsafah pendidikan guru juga telah mengubah institusi pendidikan negara ke arah yang lebih membangun dan mampu bersaing dengan negara-negara yang terkenal serta maju apabila negara berjaya melahirkan generasi muda yang lebih berpendidikan, inovasi kreatif serta inovatif dalam semua bidang.